Shalom saudara dan saudari. Biarkanlah kita mulakan saat teduh kita pagi ini dengan menyanyikan lagu Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di syurga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di syurga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami puji, kami muliakan nama-Mu Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah segalanya untuk hidup kami Bapa. Biarkanlah pagi ini kami sekali lagi mengakui bahwa Engkaulah Bapa kami yang tersayang. Biarkanlah Engkau mencurahkan kasih sayang-Mu di atas kami, dan biarkanlah kami sepanjang hari ini mempersembahkan diri kami hanya untuk menjadikan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pimpinlah saat teduh ini supaya kami nampak pencerahan daripada firman Engkau sendiri. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya saudara dan saudari, biarkanlah kita baca daripada Mazmur 86 ayat 1 hingga 7. Doa Daud, dengarlah seruanku ya Tuhan, dan kabulkanlah doaku, kerana aku lemah dan tidak berdaya. Selamatkanlah aku daripada maut, kerana aku setia kepadamu. Selamatkanlah aku hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkaulah Allahku, kasihanilah aku sepanjang hari aku berdoa kepadamu. Ya Tuhan, gembirakanlah hati hamba-Mu, kerana aku menaikkan doa kepadamu. Ya Tuhan, Engkau baik dan suka mengampuni orang. Engkau mengasihani mereka yang berdoa kepadamu. Dengarlah doaku, ya Tuhan. Dengarlah aku minta pertolongan. Ketika aku dalam kesusahan, aku berseru kepadamu, kerana Engkau mengabulkan doaku. Ya saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini merupakan satu-satunya Mazmur di bahagian ketiga ini yang ditulis oleh Daud. Nah, sudah lama kita tidak nampak Mazmur Daud, tapi hari ini muncul lagi di bahagian ketiga ini. Nah, saudara dan saudari, Mazmur pada hari ini menonjolkan kesepian, kesunyian seseorang raja di depan Allah, di mana dia betul-betul menghadapi masa yang besar, dan di mana doanya yang begitu banyak kali tidak dikabuli oleh Allah. Seolah-olah doa Daud tidak dikabuli, tapi Daud masih tetap terus-menerus berdoa kepada Allah. Ayat 1 dia kata, dengarlah seruanku ya Tuhan, dan kabulkanlah doaku, kerana aku lemah dan tidak berdaya. Boleh bayangkan saudara dan saudari, percayakah ayat ini keluar daripada mulut seorang raja, seorang general, seorang ketua rakyat? Oh saudara dan saudari, dia kata, aku ini lemah dan tidak berdaya. Ya saudara dan saudari, walaupun luaran seseorang raja mungkin kelihatan kuat, gagah, dan juga penuh bersemangat, tapi saudara dan saudari, sebenarnya daripada batinnya hati seseorang raja tahu dia adalah sangat kekosongan. Sama seperti hari ini, tak kira kita pemimpin, AJK, pastor maupun
DS maupun presiden, saudara dan saudari. Ya, memang mungkin orang nampak kita sangat kuat. Ya, mungkin kita terpaksa menunjukkan kekuatan kita di depan orang lain untuk menunjukkan keyakinan diri, untuk meyakinkan orang lain, untuk memberikan positive thinking kepada orang lain. Tapi saudara dan saudari, daripada batinia, kita tahu sendiri bahawa kita ini sebenarnya lemah. Kita ini sebenarnya tidak berdaya. Dan kita ini sebenarnya memang memerlukan urapan kuasa Roh Kudus di atas kita. Kita memang memerlukan Allah yang menguatkan kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, seterusnya, Daud yang lemah dan tidak berdaya ini, dia teruskan berdoa. Dia kata apa? Selamatkanlah aku daripada maut. Nah, dia kata, Tuhan selamatkan saya. Dengarlah doa saya berdasarkan 3 sebab. Di sini dia kata kerana. Kerana ini menandakan doanya ada asas. Asas yang kukuh. 3 sebab, 3 asas di sini. Yang pertama dia kata apa? Kerana aku setia kepadamu. Nah, saudara dan saudari, setia adalah satu kata kerja yang menunjukkan kesetiaan seseorang terhadap sesuatu perjanjian. Ini menandakan bahawa Daud kata, saya terus menerus percaya dan berdoa kepadamu kerana saya tahu di antara saya dan kamu ada satu perjanjian yang mesti ditunaikan oleh kedua-dua pihak. Di mana saya perlu berpegang kepada Tuhan, saya perlu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan perlu memberkati saya. Itu adalah perjanjian Allah dari Gunung Sinai sampai sekarang ini, di mana Allah pasti akan memberkati keturunan Israel. Nah, saudara dan saudari, itulah sebabnya dia doa. Dia kata Allah tidak mungkin memungkiri janjinya. Allah tidak mungkin tidak menepati janjinya. Janji mesti ditepati. Itulah dia percaya walaupun sudah banyak kali berdoa tidak dikabuli, tapi Tuhan pasti akan mengabulinya. Dia tahu, saudara dan saudari. Itulah dia tetap berdoa. Dan sebab kedua kata apa? Selamatkanlah aku hambamu. Nah, hamba ini menunjukkan satu hubungan di mana Allah adalah pemilik dan kita adalah dimiliki oleh Allah. Kalau kita ini dimiliki oleh Allah, Allah tidak patut dan tidak mungkin membiarkan kita mati, membiarkan kita diserang, membiarkan kita ditawan, ditakluki oleh orang lain. Tidak mungkin, kerana kita ini milikan Allah. Kalau kita ditakluki orang, bermakna Allah ditakluki orang. Jadi saudara dan saudara, oleh sebab kamu Tuhan saya hambamu, saya milik kamu, dan saya yakin kamu pasti akan mengabuli doa saya. Itu adalah kepercayaan Daud kepada Allah. Dan sebab ketiga, dia kata apa? Yang percaya kepadamu. Nah, saudara dan saudara, dia kata, kerana engkau lah yang saya andalkan selama ini. Selama ini, saya tidak pernah mengandalkan Tuhan lain, dewa lain, bomo lain. Tidak. Saya hanya mengandalkan engkau. Jadi tidak patut kamu tidak mengabuli doa saya. Kerana saya selama ini telah pun banyak mengalami berkat kamu, banyak mengalami kabulan daripada engkau. Pasti kali ini, pasti engkau akan mengabuli doa saya. Itu adalah satu kepercayaan. Menandakan hubungan kita dengan Allah. Hubungan Daud dengan Allah begitu rapat, di mana dia setia, ada perjanjian, dan dia merupakan hamba Allah, dan dia percaya kerana dia mengandalkan Allah. Hari ini saudara dan saudari, kita juga mempunyai hubungan yang tidak dapat diputuskan oleh siapa-siapa ini. Masih ingatkan Tuhan Yesus kata, tiada sesiapa pun yang boleh merampas kamu daripada tangan saya, kerana kamu milikkan saya. Dan saudara dan saudari, kita milikkan Tuhan, dan kita tidak mungkin dirampas oleh orang lain daripada tangan Tuhan, kecuali kita sendiri buka gate itu, buka pagar itu. Nah, saudara dan saudari, kita mempunyai hubungan yang begitu rapat yang tidak dapat diputus. Lebih pekat daripada darah lagi hubungan kita dengan Allah. Jadi saudara dan saudari, kita perlu yakin, walaupun sudah lama kita berdoa, tapi kita tidak dapat, walaupun tidak dikabuli, tapi jangan berputus asa. Kalau hari ini kita memang nampak ini iman yang cukup kuat daripada Daud, ya. Kerana walaupun sudah lama, mungkin sudah lama berulang-ulang berdoa, tapi masih belum nampak harapan, dia tetap berdoa. Ya, saudara dan saudari, saya boleh dikatakan, boleh kongsikan, selama ini dalam sejarah, kita bukan berusaha, kita bukan beriman selepas nampak harapan. Tidak. Selama ini kita perlu kekal beriman, baru boleh nampak harapan. Saya ulang sekali lagi, ya. Selama ini kita bukan beriman hanya selepas nampak harapan. Tidak. Kalau sudah ada harapan, tak perlu beriman lagi. Tetapi kita hanya perlu kekal beriman, baru boleh nampak harapan.
Amin, saudara dan saudari. Jadi saya galakkan saudara dan saudari, hari ini kalau bagi kita perlu pelajari daripada Daud. Hari ini kalau kita sudah 2 hari berdoa, 3 hari berdoa tapi tidak dikabuli Tuhan, ayo kita sudah patah semangat. Bola tak perlu cari Tuhan ini. Saya sendiri cari jalan. Saya cari dia. Saya cari YB. Saya cari kawan. Saya cari toke dan sebagainya. Kita mungkin sudah putus asa terhadap Allah ini. Itu menandakan iman. Di sini baru kita boleh nampak apa maksud iman. Iman bermaksud sesuatu yang belum berlaku tapi kita tetap percaya. Nah, saudara dan saudari, jadi hari ini saya galakkan. Saya tidak tahu apa masalah yang kamu doakan selama ini. Mungkin kesakitan, mungkin hubungan, mungkin keuangan, dan mungkin suatu tabiat yang tidak dapat kamu buangkan. Nah, saudara dan saudari, walaupun kamu tidak nampak pengabulan doa daripada Allah, tetapi mesti tetap beriman dan tetap berdoa kepada Allah. Sama seperti ayat yang seterusnya 3-7, saudara dan saudari. Kita nampak 3-7. Walaupun tidak dikabuli Allah, tapi dia berulang-ulang, ulang suara untuk memohon bantuan daripada Allah. Dia kata apa? Oh, Engkau lah Allah, kasihanilah aku sepanjang hari aku berdoa kepadamu. Nah, gembirakanlah hatiku, naikkanlah doaku kepadamu, dan Engkau mengampuni orang, Engkau mengasihi orang. Oh, dengarlah doaku, dengarlah permintaan aku. Ketika aku dalam kesusahan, aku berseru kepadamu kerana Engkau mengabulkan doaku. Nah, selama 5 ayat di sini, dia tetap berdoa, berseru kepada Allah. Ya, saudara dan saudari, hari ini kita berapa lama kita berdoa, saudara dan saudari? Mungkin 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, 50 tahun. Adakah kita tetap berdoa sampai kita mati walaupun kita tidak nampak? Ya, kepercayaan itu juga bermaksud walaupun Tuhan tidak mengabuli doa saya masih percaya bahwa Tuhan mungkin ada satu rencana yang jauh lebih baik yang mungkin saya tidak tahu, yang mungkin Allah tidak beritahu saya. Tapi saya yakin Allah tidak mungkin tidak mengabuli saya. Selama ini dia mengabuli saya. Kali ini dia tidak mengabuli saya. Tentu ada sebabnya. Tentu ada rencana yang terbaik. Nah, saudara dan saya, itu baru digelarkan kepercayaan. Jadi hari ini saudara dan saudari, sebagai gereja, hari ini di sepanjang COVID-19 ya, lepas kita doa, kita nampak ada pemulihan. Lepas pemulihan kita nampak ada kembali lagi wabak gelombang kedua, ketiga dan sebagainya. Nah, saudara dan saudari, dalam keadaan yang sedemikian, tetap perlu kita berdoa. Dan bila kita nampak kemelut politik di negara ini tidak kehabis-habisan. Hari ini 113 dengan 109, esok 112 dengan 110. Lompat sini, lompat sana, berubah-ubah. Tidak ada satu tidak ada satu parti yang kukuh, tidak ada satu pemerintahan yang kukuh. Nah, saudara dan saudari, kita tetap perlu berdoa. Dan kita mungkin berdoa, kita doa berapa puluh tahun dan nampak ada pertukaran. Tapi lepas belum sampai 2 tahun, tukar lagi. Nah, kita nampak macam doa kita tidak berapa dikabuli. Nah, saudara dan saudara, tak kira apa jua yang berlaku, ingat, kita perlu tetap berdoa kerana ada perjanjian dengan Allah. Kita perlu tetap berdoa kerana kita ada hubungan dengan Allah. Kita perlu tetap berdoa kerana Allah yang kita andalkan. Tiada cara lain, tiada orang lain, tetapi Allah ini sahaja. Amin. Nah, saudara dan saudari, kalau kamu menghadapi masalah keuangan, macam tidak kehabis-habisan, hilang kerja dan sebagainya, tiada orang membantu dan sebagainya, kita boleh berdoa. Ya, saya betul-betul selalu bila kami memberi bantuan kepada orang, ada orang berkongsi dengan saya, "Ayo, pastor, Tuhan sangat baik. Sudah berapa hari saya berdoa. Wow, saya nampak Tuhan membantu, Tuhan memberkati." Nah, saudara dan saudari, bermaksud bantuan Tuhan itu tepat pada waktu. Cuma belum sampai waktu, kita tetap perlu kekal berdoa dan sehinggalah Allah mengabuli dan menjadikan doa kita. Amin. Nah, saudara dan saudari, kita boleh belajar sikap, belajar semangat Daud itu. Asyik macam tawar-menawar. Saya heran. Kita boleh tawar-menawar dengan toke. Beli ikan pun kita boleh tawar-menawar. Ayah RM8 lah, ayah RM7.5 lah. Kita boleh asyik tawar-menawar sehingga toke itu lembut hati dan beri kepada kita. Kenapa kita tidak boleh tawar-menawar dengan Allah? Kenapa kita tidak boleh mengekalkan semangat itu dengan Allah? Asyik minta sehingga Allah menjadikan. Pray until something happen. Push. Nah, saudara dan saudari, kita perlu ada semangat itu. Kita tawar-menawar dengan toke kerana kita yakin toke akan kurangkan harga. Kita juga perlu
memohon, rayu dengan Allah, kerana kita yakin Allah pasti akan mengabuli. Kita perlu belajar daripada Mazmur, daripada Daud, supaya walaupun berseorangan, walaupun kekosongan dalam batinnya, walaupun betul-betul lemah dan tidak berdaya, kita mengakui kekurangan, kita mengakui kekosongan, kita mengakui kelemahan diri di depan Allah, dan kita mohon agar Allah menumpahkan berkatnya, menumpahkan kekuatannya di atas kita, supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan kita diberi semangat. Amin. Dan saudara dan saudari, mari kita sama-sama merayu kepada Allah. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami mengakui kami ini lemah dan tidak berdaya. Kami mengakui kami ini perlu bantuan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa kalau kami meninggalkan Engkau. Kami seperti layang-layang yang tidak boleh diputuskan tali. Bapa, kami mohon agar Engkau memberkati kami. Kami perlu di dalam tangan-Mu. Kami perlu berada di dalam-Mu. Barulah kami boleh berhasil, berbuah lumayan. Bapa, kami mohon agar Engkau memberkati. Kalau di antara kami ada yang sudah lama menanti-nantikan Allah, sudah lama merayu kepada Allah, sudah lama berdoa kepada Allah. Oh Bapa, kami mohon agar Engkau mengasihani kami, menjadikanlah, mengabulilah doa kami, permintaan kami, oh Bapa, menurut kehendak-Mu, menurut jadual waktu-Mu. Ya Bapa, kami mohon agar Engkau teguhkanlah iman kami, supaya walaupun doa belum dikabuli, kami tetap beriman, bersandarkan Allah, dan tetap berdoa kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kerana Engkau mengabuli doa kami selalu dan selalu. Hari ini, gembirakanlah hati kami, oh Bapa. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami. Dan dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, berkati saudara dan saudari, tetap beriman kepada Allah. Push, push, push.